kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak USN dan juga penganjur yang menjemput kami pada hari ini sebagai panel industri dalam industri perkayuan ataupun food industry. Saya mewakili Unilin, salah sebuah syarikat yang boleh dikatakan yang terbesar di dunia dalam bidang pembuatan lantai kayu ataupun kita panggil wood flooring in the world. Unilin is company. Saya minta maaf presentasi saya akan campurkan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia sikit kebanyakan bahasa Malaysia lah, dan saya akan campurkan dengan bahasa Inggeris sikit sebab ada term-term yang tak dapat nak ditranslatekan ke bahasa Melayu, bahasa Malaysia. So kalau ada pertanyaan sila tanya. Bagaimanapun boleh dengar saya dengan jelas ya? Boleh. Ya, boleh Cik Zamri. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik. Right. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan apa itu Unilin. Minta teruskan slide yang kedua. Siapa yang control slide tu? Okey. Unilin adalah sebahagian daripada multinational group. Itu syarikat antarabangsa. Sebentar lagi saya akan tunjukkan secara umumnya di mana Unilin terletak di dalam multinational group ini, dan juga Unilin sendiri, group of company Unilin, dan juga di Unilin Malaysia sebagai company di Malaysia. Dan juga saya akan berkongsi kisah-kisah success story daripada student-student yang kami ambil, itu Unilin Malaysia ambil, dan seterusnya develop ataupun berjaya mengembangkan karier mereka di dalam company Dan juga kami juga mengadakan beberapa kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mengembangkan lagi industri ini. Okey, next slide please. Okey, Unilin Malaysia actually adalah sebahagian daripada multinational group di bawah Mohawk Industry. Mohawk Industry adalah company daripada Amerika Syarikat. Dan dia mempunyai rangkaian company yang besar di seluruh dunia. Dan Unilin adalah sebahagian daripada Mohawk Industry. Ini carta company, di mana yang diwarnakan biru gelap tu adalah Unilin Malaysia. Jadi dapat dilihat di situ daripada Mohawk Industry kepada Mohawk International Group dan seterusnya, dan kepada Unilin. Dalam Unilin juga, sedikit sebanyak mengenai Mohawk. Sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi, Unilin adalah sebahagian dari Mohawk Industry, iaitu Mohawk Industry adalah company flooring ataupun pembuat bahan lantai yang terbesar di dunia, yang mempunyai production ataupun kilang-kilang di North America dan juga South America, di Eropah, Rusia. Sekarang, of course, Rusia kita terpaksa hentikan operasi buat sementara waktu disebabkan konflik di Europe tu. Di Asia, iaitu di Malaysia, Australia dan juga New Zealand. Jadi, Mohawk Industry mempunyai rangkaian company atau syarikat pembuatan di seluruh dunia. Dan Mohawk Industry adalah company yang berdaftar di New York Stock Exchange. Yang mana pada tahun 2019, turnover ataupun pendapatan company untuk Mohawk adalah melebihi 10 bilion USD. Dan di seluruh dunia, kami mempunyai lebih daripada 42,000 pekerja di seluruh rangkaian syarikat Mohawk. Seterusnya. So, Unilin adalah sebahagian dari Mohawk Company, Mohawk Industry. Next group. Next slide. So Unilin adalah company yang fokus kepada pembuatan lantai. Jadi produk-produk yang Unilin keluarkan termasuk juga laminate flooring, vinyl dan juga wood. Yang mana wood adalah salah satu produk utama yang dikeluarkan dan hanya dikeluarkan di Malaysia. So Unilin sejak tahun 2005 telah menjadi sebahagian daripada Mohawk, di mana Mohawk telah membeli atau acquire Unilin menjadi sebahagian daripada company Mohawk, rangkaian company Mohawk, di mana Unilin sendiri mempunyai jumlah
turnover ataupun bisnes pendapatan melebihi 2.7 bilion euro pada tahun 2021. Ini hanya Unilin sahaja. Dan Unilin sendiri, rangkaian company Unilin atau syarikat Unilin seluruh dunia mempunyai lebih daripada 8,000 pekerja dan mempunyai lebih daripada 30 syarikat pengeluaran di seluruh dunia. Yang mana salah satunya adalah di Malaysia lah, di Sungai Petani. Di Malaysia kami terletak di Sungai Petani, Sungai Petani Kedah. Okay, next slide. Okay. So ini sedikit sebanyak sejarah Unilin yang bermula daripada tahun 1960. Saya rasa saya tak akan bercerita panjang mengenai sejarah Unilin ni. Right? Saya akan lebih kepada perkara-perkara yang lebih menarik sebentar lagi. Macam mana pun sejarahnya bermula daripada tahun 1960 hingga sekarang. Unilin telah berkembang daripada sebuah syarikat private di Belgium, bermula di Belgium dan sekarang telah berkembang ke seluruh dunia, dan termasuk juga Malaysia. Okay, next slide. Okay, so back up one slide, please. Ke belakang satu slide. Okay, dan sehingga tahun 2019 kami masih mempunyai dua syarikat atau dua kilang pengeluaran lantai kayu. Satunya di Malaysia dan satu lagi di Republic Czech di Europe. Dan pada tahun 2019 keputusan telah dibuat untuk menutup syarikat ataupun kilang di Republic Czech dan hanya meneruskan aktiviti pengeluaran kayu, lantai kayu hanya di Sungai Petani sahaja. Jadi sekarang buat masa sekarang ni sehingga tahun 2022 ni Unilin hanya mempunyai satu syarikat pengeluaran lantai kayu iaitu di Sungai Petani yang supply lantai kayu ke seluruh dunia. Jadi syarikat utama yang Unilin yang membuat lantai kayu adalah di Malaysia. Segala teknologi dan juga investment atau pelaburan adalah dihantar ke Malaysia bagi mengembangkan lagi pengeluaran lantai kayu atau wood flooring ni. Dan kami masih lagi melakukan expansion plan ataupun pelaburan baru dan sekarang kami telah pun membuat pelaburan atau perancangan pelaburan sehingga tahun 2024. Bermakna industri perkayuan atau lantai kayu yang terdapat di Sungai Petani Malaysia ni masih lagi berkembang dan akan terus berkembang. Jadi ini adalah satu petanda baik untuk player-player industri ataupun potensi-potensi baru, bakat-bakat baru yang ingin menceburi bidang perkayuan ataupun wood industry. So kami akan terus berkembang. Unilin, saya rasa syarikat-syarikat lain seperti Muda dan syarikat-syarikat yang sealiran dengan kami juga mempunyai perancangan yang sama. Kita boleh dengar nanti kemudian daripada panel-panel yang lain. Okay, next slide please. Okay. Ini yang menunjukkan taburan di mana terdapatnya kilang-kilang kami di seluruh dunia. So kami berada di seluruh dunia, pengeluaran dan juga pengedaran untuk produk syarikat Unilin. So production side of flooring or rest of the world, di mana flooring untuk rest of the world termasuk dia laminate dengan vinyl yang saya terangkan sebentar tadi. Dan untuk kayu, untuk wood base hanya di Malaysia sekarang ni. Okay, next slide. Okay, so sedikit sebanyak tentang company di Malaysia. Di Malaysia, di Sungai Petani telah bertapak sejak awal 70-an, awal tahun 70-an. Right? Dulu semasa permulaan adalah kami membuat perabot untuk pasaran tempatan dan terus berkembang kepada tahun 80-an. Kalau dilihat daripada foto ataupun foto tahun 70-an tu, nampak pekerja semua menggunakan tangan, iaitu lebih kepada manual. Dan bergerak ke tahun 80-an, mula terdapat mesin-mesin yang dimasukkan atau yang dibuat, so lebih terarah ke arah automation. Jadi industri telah berubah, evolve into more automation in the 80s. In the 90s, kami terus meneruskan operasi. Pada ketika itu masih lagi fokus kepada pembuatan perabot.
Kalau dilihat tu nampak tu macam tiang katil atau tiang perabot gambar tu. Dan the company meneruskan usaha untuk menambah automation. So we continue to make or to venture into more automation. So more machines, lebih banyak mesin-mesin baru yang dibawa masuk, dan production juga bertambah disebabkan automation. So pergerakan or movement from evolution from manual work into automation telah membantu or help the company to grow even further. Dan sekarang gambar yang keempat di bawah, di sebelah kanan bawah tu menunjukkan situasi sekarang di mana kami mengeluarkan what we call EWF, iaitu Engineering Wood Flooring dalam bahasa Inggerisnya, iaitu lantai kayu yang diengineerkan. So lebih banyak automation yang dilakukan atau diperkenalkan di dalam company sekarang ni, dan kami terus meneruskan usaha untuk menambah automation into the company. Next slide, please. Okay, this is evolution of the company. So pada tahun 1969 bermulanya company Unilin. Pada masa itu dinamakan sebagai syarikat Malaysia Wood Industry, MWI, di Sungai Petani. Right? Dan kemudian ditukar kepada Universal Flooring, dan akhirnya ditukar kepada Unilin. Ini adalah evolution ataupun perkembangan syarikat di mana pelaburan baru dibawa masuk. Malaysia Wood Industry adalah syarikat tempatan. Pelaburan tempatan dipunyai oleh orang tempatan, dan bila Universal Flooring ditukar nama kepada Universal Flooring, pelaburan asing mula masuk sebagai joint venture, iaitu cuba mengembangkan lagi bisnes. Dan benefit yang kami dapat adalah selain daripada menjual kepada market tempatan atau local market, dengan adanya pelaburan asing, penjualan atau sales kami juga berkembang ke international market, ke international market, dan slowly, sedikit demi sedikit, syarikat tempatan yang bermula pada tahun 1969 itu berkembang menjadi multinational company, syarikat antarabangsa, bermula daripada tahun 69. Dan sekarang kami berkembang lagi. Kami sudah mempunyai 3 plant yang berlainan di Sungai Petani. Plant A masih lagi wujud dan sekarang ni digunakan sebagai gudang penyimpanan. Kami juga ada plant C di mana production atau produksi dijalankan, dan juga plant B juga untuk produksi. Okay, next slide please. Okay, ini gambaran dari bird view di mana kilang kami terletak. Gambar di Sungai Petani sekarang ni dapat dilihat betapa luasnya atau besarnya kilang tu. Right? So just to give some overview, some so-called idea betapa besarnya company, right? Atau kilang yang terdapat di Sungai Petani sekarang ni. Okay. So wood flooring, apa tu wood flooring? Produk yang kami keluarkan adalah lantai kayu. Jika saya rasa kebanyakan kita banyak pergi ke shopping mall, kedai-kedai di shopping mall di beberapa tempat di Penang atau di Kedah, di KL dan sebagainya. Kadang-kadang kita akan nampak lantai di shopping mall tu ataupun di airport, kita nampak lantai kayu, nampak macam kayu yang dipasang lantai, bukan simen, bukan tile, nampak macam kayu, nampak macam ni macam dalam gambar ni. Okey. Bukan semuanya kayu, saya bagi tahu. Dia ada 3 jenis. Dia ada vinyl, dia ada laminate dan juga ada kayu. Lantai kayu adalah boleh dikatakan grade ataupun lantai yang mempunyai kualiti yang terbaik, yang tertinggi, sebab dia natural kayu. Laminate dibuat daripada laminate lah. Vinyl menggunakan bahan vinyl dan juga kita laminate. Jadi dia dikeluarkan melalui menggunakan proses kimia. Tapi kayu kami menggunakan natural resources, mana dari kayu balak dipotong dan dijadikan lantai, dan melalui proses-proses tertentulah yang mana proses production proses yang dilalui adalah, ini term-term yang mungkin baru kepada semua orang. Saya pasti semua orang tak faham apa tu ni,
term-term yang digunakan ni. Tapi inilah term atau proses yang dilalui oleh kayu-kayu ataupun kalau kita ambil sebatang pokok tu, sebatang pokok tu kan bulat, batang kayu tu bulat. Kita tebang kayu tu menjadi balak, masih lagi balak. Lepas tu bila kita potong di sawmill, dia menjadi sawmill ataupun sawn timber. Dan bila daripada sawn timber tu kita masukkan ke dalam kilang kita dan akan melalui proses-proses ni semua. 8 proses utama, rough mill, kiln drying. Kiln drying ni untuk mengeringkan kayu-kayu ni ke tahap yang tertentu, moisture content yang tertentu, ataupun tahap kelembapan yang tertentu yang diperlukan. Kemudian kami akan buat proses-proses tertentu seperti phase preparation. Kayu itu dibelah atau dipotong kepada phase, kami panggil phase atau lamella atau lapisan-lapisan nipis setebal 3 mm sahaja. So bayangkan sebatang balak yang besar tu biasanya lebih kurang sepemeluk orang dewasa dipotong dan dipotong sehingga 3 mm saja ketebalan dia. Okay? Dan proses yang keempat, kami buat core preparation, iaitu core adalah lapisan tengah, lapisan tengah lantai itu. Sebelum tu mungkin saya tertinggal. Lantai kayu yang kami buat atau kami keluarkan adalah dipanggil 3 layer, 3 lapisan. So kita ada lapisan atas tu kita panggil face yang saya sebut tadi ketebalannya 3 mm. Lapisan yang kedua dipanggil core, iaitu lapisan tengah, ketebalannya lebih kurang 9 mm, 9 hingga 11 mm. Dan kita ada satu lagi lapisan di bawah, kita panggil veneer. Veneer ni lapisannya hanyalah 1.5 mm ketebalan. Jadi boleh bayangkan teknologi yang digunakan untuk memotong, saya gunakan perkataan potong lah, tapi kita dalam bahasa Inggeris kita ada term kita sendiri. Rough mill kita ada ni, tapi untuk senang dipaham saya gunakan perkataan potong. Kita potong kayu tu daripada sepemeluk orang dewasa tu menjadi 3 mm, 9 hingga 11 mm dan juga 1.6 mm. Bayangkan teknologi yang digunakan boleh untuk membuat atau mendapatkan 1.6 mm secara konsisten, bukannya tebal nipis, secara konsisten kita boleh dapat 1.6 mm. Okay. Kemudian kita akan pergi ke proses lamination. Laminate bermaksudnya kita satukan ketiga-tiga lapisan ni menjadi sekeping, menjadi satu keping kayu ataupun kita panggil plank. Dan kita akan pergi kepada surface effect. Kita membuat proses untuk melicinkan atau melicinkan permukaan atas, dan lepas tu kita pergi pada finishing, di mana kita membuat proses terakhir, melakukan proses meletakkan warna ataupun lacquer untuk mendapatkan finishing dia, produk yang terakhir. Dan akhirnya kita buat profiling. Kita profiling tu adalah teknologi yang Unilin develop ataupun bangunkan, dan adalah Unilin memegang IP, intellectual property, untuk profiling. Jadi setiap company atau setiap syarikat di dunia ni yang menggunakan teknologi atau mengeluarkan produk yang menggunakan profiling yang sama, klik cantuman tanpa menggunakan paku atau genggam. Okay, thanks for moving to the next slide. Okay. Seperti yang kata, kami memegang IP untuk teknologi profiling ni. Jadi setiap company yang menggunakan teknologi yang sama perlu membayar royalty kepada Unilin lah. Okey, ini gambaran lantai kayu yang kami keluarkan, 3 layer ataupun 3 layer engineering wood floor. Face layer yang atas tu, okey, 2.5 hingga 3 mm saja. Kalau dilihat ada 3 lapisan daripada gambar tu. Itu cross section dia tu. Okay, jenis-jenis kayu, spesies kayu yang digunakan macam seperti oak, wood species, ash, walnut, jatoba dan juga merbau. Merbau ni of course lah kayu tempatan, kayu tropika.
Tapi kebanyakan produk yang kami keluarkan adalah menggunakan oak. Ini lapisan yang atas ya, yang 3 mm yang saya sebut tadi, face tu. Dan yang lapisan kedua di tengah tu kebanyakan menggunakan kayu getah, PVR, wooden core, ataupun kita menggunakan HDF, iaitu high density fiberboard. Ya. So itu pilihan yang kami ada. Dan juga di bawah lapisan ketiga tu spruce veneer yang ketebalannya hanya 1.6 mm. Okay. Next. Okay. Jenis-jenis kayu yang digunakan, yang dikeluarkan oak, ash, walnut, nodor dan jatoba. Okay. Ini spesies kayu lah. Bagi mereka yang mempunyai interest yang mendalam dalam bidang perkayuan ataupun industri forestry, mungkin ini interest ataupun benda-benda yang boleh menjadi interest pada mereka lah. Right? Okey, dan kami mempunyai satu sistem atau grading untuk memilih kayu-kayu yang berkualiti. Okay? So bukan kalau kita secara umumnya, kalau kita pergi ke supermarket, telur, kita beli telur. Ini saya buat contoh sikit. Kita beli telur, kita ada telur grade A, grade B, grade C. Apa yang membezakan A, B, C telur tu? Secara umumnya telur A tu lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, betul? Okay? So itu yang membezakan grade A, B, C dan harga dia berlainan. Grade A harga dia lain, B lain dan C juga lain. Sama juga seperti beras hancur 10%, 5%, beras panjang, beras basmati, segala jenis lah. Ini kalau siapa-siapa yang biasa pergi supermarket lah. Kalau yang tak biasa pergi, saya minta maaf. Contoh yang seperti itu mungkin tak relevan. Okay. Sama juga seperti kayu, kita ada grade yang membezakan rupa dan juga kualiti dia. So kita punya sistem yang agak sophisticated ataupun yang unik ya. Kita membezakan atau membahagikan kualiti produk ni. Sebab apa? Setiap kualiti produk, setiap kualiti kayu dia mempunyai ciri-ciri atau kriteria yang berlainan. Jadi untuk memproses kayu ni, dia akan menjadikan proses itu berlainan. Jadi kami ada grading. Sebagai contohnya telur saja, A, B, C. Kayu juga mempunyai grade yang sama, lebih kurang sama macam telur. Dia membezakan kualiti kayu tu. Okay, next slide. Okay, Unilin Malaysia di Sungai Petani mempunyai sekarang ni lebih kurang 800 hingga 900 pekerja dalam satu masa. Kami bekerja 5 atau 6 hari alternate Saturday, dipanggil alternate Saturday. So alternate Saturday means that seminggu kita bekerja 5 hari, Isnin hingga Jumaat, dan minggu seterusnya kita akan bekerja Isnin hingga Sabtu, 6 hari. So kita alternate Saturday. Kilang beroperasi 24 jam sehari, kecuali hari tidak bekerja, iaitu hari Ahad atau hari Sabtu dan juga public holiday. Selain daripada itu, kita beroperasi selama 24 hari. Dan ini adalah organisasi, carta organisasi untuk kilang di Sungai Petani, yang mana kami mempunyai gabungan pekerja ataupun gabungan staf-staf dari berlainan etnik. Kalau dilihat tu, factory manager adalah expatriate daripada Belgium, yang dibawa dari Belgium, export daripada Belgium, dibawa ke sini. Dan di bawahnya kami ada manager dan juga staff-staff yang datangnya daripada berlainan bangsa atau etnik. Kami ada Chinese, India, Algeria, Malay dan juga Belgium yang bekerja di kilang di Sungai Petani. Jadi this is really a multinational company and multiracial, multi-ethnic company di Sungai Petani. Okay, next slide. Okay. Dalam beberapa tahun kebelakangan ni, Unilin sentiasa membuka ruang kepada graduan-graduan baru, sama ada yang ingin melakukan industrial training ataupun internship sebelum graduasi, atau itu undergraduate internship, dan juga kita panggil Young Graduate Engineer Program ataupun graduate internship. Mana yang dah graduate tu, kita pun offer ataupun membuka ruang untuk mereka membuat internship. So of course yang undergraduate internship tu bergantung kepada program yang dia lalui ataupun yang dia ambil, mungkin 6 bulan, 3 bulan.
untuk melengkapkan kursus dia. Tapi untuk yang untuk graduate internship, apa yang kami buat adalah kami akan offer ataupun akan menawarkan internship atau training selama 6 bulan. Ya, 6 bulan sebagai young graduate internship. Dan daripada situ kami akan bagikan training ataupun provide the training to young graduate. Dan daripada program-program tersebut, ini dua contoh yang ada yang kami ambil sebagai fresh graduate, dan kami bagi peluang untuk training dan untuk bekerja selama 6 bulan under supervision of our managers and our executive. Dan mereka ni akhirnya berjaya memperbaiki ataupun menunjukkan prestasi kerja yang sangat baik, dan akhirnya kami menawarkan kerja tetap kepada mereka. So daripada fresh graduate, sekarang mereka menjadi expert dalam bidang mereka. Kedua-dua gadis comel ni adalah staff saya sendiri, staff saya sendiri dalam supply chain. Okay. So Chiu Hee Min adalah seorang graduate daripada USM, kalau tak silap saya. USM graduate, dan Izzati juga adalah graduate daripada USM. So yang graduate ini menunjukkan bagaimana kami membuka peluang kepada yang graduate, dan di sini saya ingin menekankan pada semua yang ada dalam sesi pagi ini. Wood industry ini adalah satu industri yang luas, yang besar. Sebab dia menggunakan natural resources. Dan bila menggunakan natural resources, iaitu kayu-kayan atau pokok-pokok balak yang ditebang itu, sentiasa ada program penanaman semula. Jadi resources dia tak akan habis. Tak akan habis, dan industri akan sentiasa berkembang. Saya harap konferensi ini dapat beri manfaat kepada semua yang hadir hari ini. Okey, terima kasih semua.